Aman dalam ni tadi. Hari ni Aman nak share pasal apa? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuan-puan. So hari ni saya bukan berseorangan. Di sebelah saya siapa nama? Amanda. Sebut. Dah? Raisha. Alright. Duduklah betul-betul. Okey, sekejap dia dah kasi. Alright. So hari ni Amanda nak share pasal apa? So tuan-puan yang bersama dengan saya hari ni seperti yang saya share tadi dalam grup teaser kan, berkaitan dengan apa. Alright, terima kasih yang join. Kita ada Syafiqah Hashim, kita ada Arif Hassan, Farhan Azhari, kita ada Cikgu Anda gigi mana? Sudah. Cikgu Hasri dah tanya, mana gigi? Farhan Azhari, hai Amanda. Oh, patutlah. Apa yang patut? Kita ada Ustaz Azwari Yusof. Alright, so terima kasih tuan-puan. So Amanda lambai kawan-kawan. Tak nampak lah. Lambai macam tu. Alright, so tuan-puan, hari ni saya nak share berkaitan dengan ada tutor yang dia berada tiba-tiba hilang Amanda nak pergi dah. Bye-bye. Alright, so ada tutor yang dia berada di tempat yang sama. So kita nak tengok kenapa. And then ada tutor yang berada di tempat yang makin kita tengok dia makin improve, makin terima cabaran-cabaran yang terkini kan. Lagi-lagi isu sekarang ni tuan-puan, biasalah berkaitan dengan 2-3 hari ni isu Zoom kan. Kalau siapa yang buat kelas online, saya tak nak komen berkaitan dengan benda tu. Tapi apa respon kita tuan-puan? Sebelum ni kita respon berkaitan dengan PKP, betul? PKP dalam tempoh 14 hari, dilanjut lagi 14 hari. Ada yang respon dalam keadaan yang tak puas hati, tak suka. Cikgu Syazana, terima kasih. Alright, Cikgu Nurul Nabiha Razali. Guys, suara saya jelas tak? Kalau jelas boleh tak komen jelas, supaya saya boleh share hari ni. Biasa saya buat jam 11. Hari ni saya share jam 10.30 tadi. Awal-awal tadi sekali dengan Amanda Raisha. Okay. So tuan-puan, ada yang respon sebaliknya untuk isu COVID, betul? Ada yang respon sama juga sebaliknya isu Zoom. Ramai juga yang PM kita tanya apa cerita ni Zoom dan sebagainya kan. Dan yang viral kan tu pun tak pernah guna Zoom tuan-puan. Alright. So terima kasih Cikgu Farhan. It's okay tuan-puan, Zoom itu salah satu aplikasi, nak stay pun boleh. Dalam keadaan kita jaga kita punya security dan sebagainya. Arif Hassan, jelas boh, terbaiklah. Ataupun nak berpindah ke aplikasi lain dan sebagainya pun terpulang. Ada orang dia guna Webex, ada guna Microsoft Teams, Google Hangout, Skype dan sebagainya. So paling penting tuan-puan, it's not about aplikasi yang kita guna tu. Tapi yang paling penting adalah macam mana kita nak convert klien kita tu kan. Dengan aplikasi apa sekalipun, yang penting kelas tu tetap jalan, betul? Kelas tu keadaan apa sekalipun. Sebab saya percaya orang yang berjaya ni tuan-puan, dia sentiasa mencari jalan, dia sentiasa tidak berada stuck dalam stage yang sama, betul? Dan saya percaya tuan-puan, orang berjaya ni dia tak menyusahkan sesuatu proses tu. Kadang-kadang proses tu tak adalah susah sangat, tapi bila dia complicatedkan proses tu, menyebabkan tak jadi. Macam Twitter lah kan,
Dia terlalu sangat berfikir sehingga aplikasi ni itulah bahayalah, isu itu, isu ini dan sebagainya, menyebabkan mereka start tak buat kelas, tak ada income dan merajuk. Kita ada Cikgu Ika. Terima kasih sebab komen. Coach Muhammad Noor. Alright. So guys, hari ni kita nak tengok sikit tutor yang macam mana yang berada di stage yang sama. Alright. Dan tutor yang macam mana yang berada dalam stage yang of course tak sama lah. Boleh? Okay. Dan saya bagi cadangan lah dekat diri saya dan dekat diri tuan-puan dalam keadaan kita mungkin stres, depres ke apa ke sekarang ni kan. So disebabkan terlalu banyak kerja yang kita buat masa COVID dan sebagainya kan. So tuan-puan, saya cadang untuk kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap kan, dengan perkongsian santai macam ni. Sebab apa tuan-puan? Kadang-kadang bila kita start rehat, kita start sebab yang saya perasan bila orang terlalu sibuk dengan kerja tuan-puan, sibuk sangat kerja yang dia tak tahu pun mana penghujung dia dan sebagainya tuan-puan, kesan dia adalah dia tak ada masa untuk berfikir. Betul? Dia bekerja je, dia bekerja dalam dia tak ada masa untuk dia belajar, untuk dia berehat, dia tak ada masa untuk dia fikirkan apa dia orang punya mission, terutamanya tutor-tutor ni kan. Ramai juga yang saya jumpa tutor-tutor yang mengajar je kan, last kali dia nak ke mana, bila kita tanya nak ke mana, dia pun tak tahu nak ke mana. Alright. So ramai orang dia habiskan masa berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menjadi tutor sehingga dia tak tahu penghujung dia kat mana. Alright. So yang tu kita kena clear tuan-puan. So ambil masa untuk kita berehat kadang-kadang ni, untuk kita tulis something. Cuba kita visualisekan balik ke mana kita nak pergi sebenarnya, apa hala tuju aku nak jadi tutor dan sebagainya. So itu intro saya hari ni tuan-puan. Ambil masa untuk kita berfikir. Sebab apa? Bila kita sibuk sangat bekerja, kita tak sempat untuk kita berfikir kan. Alright, so Cikgu Nur Najihah Tukiman, terima kasih. Cikgu Kasturi HT, Ustazah Nur Wahida ada, Coach Isa ada. Alright, so tuan-puan, antara tajuk yang best juga malam ni. Sebab apa? Sebab of course kita nak tahu, adakah kita berada dalam stage yang sama, ataupun kita sekarang ni sedang berada dalam stage yang saya akan cakap nanti kan. Stage yang of course berbeza dengan orang lain. And then tuan-puan, kita boleh tengok rakan-rakan tutor kita yang lain juga. Betul? Alright, so jom kita mula tuan-puan. Saya pun tak nak lama hari ni kan. So mungkin kita boleh masuk beberapa perkara penting hari ni kan. Malam-malam ni saya tak naklah serius sangat tuan-puan. Tak payahlah catat nota ke apa. Tapi kalau tuan-puan rasa benda ni penting, boleh insya-Allah kan. Tuan-puan, dua benda penting malam ni yang saya nak kongsikan. Good evening tutor-tutor and coach. Hi, visualize apa yang kita nak capai. Cikgu Fatimah Nasir nak keluar rumah. Boleh Cikgu Azri, terima kasih join. Tak apa tuan-puan, jom. Saya nak share benda yang antara benda penting malam ni, yang tuan-puan insya-Allah boleh tidur dengan lena. Alright. Okay. So tuan-puan, perkara yang saya nak share hari ni dia berkaitan dengan sebelum ni saya pernah juga buat short video berkaitan dengan topik yang saya nak share malam ni, tapi dalam keadaan yang ringkas je, iaitu 6 type of emotion. Alright tuan-puan, sebab saya percaya tuan-puan, cuba kita realize balik. Bila kita bangun tidur pagi-pagi kan, apa perasaan kita untuk tempoh PKP ni? Why is this very comforting? Sajalah Cikgu Syazana. Sebab kadang-kadang kita kena lain sikit karakter tu kan. Kita nak tengok orang ingat tak karakter kita yang sebelum ni. Ustazah Zuliati, terima kasih. Alright guys, so setiap pagi kita bangun tuan-puan, kita tengok balik emosi kita ni macam mana. Maksudnya kita dalam keadaan kita pilih untuk kita pakai topi apa.
Alright. Assalamualaikum coach semua. Hai. Waalaikumsalam. Kita nak pakai topi apa? Kita nak pakai topi bahagia ke, sedih ke, stres ke, kan? Musim-musim PKP dan sebagainya, kan? So kita nak pakai topi apa? Sebab apa, tuan-puan? Hai Cikgu Ajwat, tak buat kelas lah. Terbaik. Hebat. Terima kasih Cikgu. Kan? Bangun pagi dengan mission motivation. Sebab ada orang, tuan-puan, bangun pagi pun sebab saya teringat satu quote ni, tuan-puan. Kalau kita nak tengok kejayaan dalam satu rumah, tuan-puan, sekarang kita boleh tengok, iaitu waktu pagi tu rumah, maksudnya ahli keluarga dalam rumah tu pagi tu dia buat apa? Alright. Masuk Aira, terima kasih. So waktu pagi tu dia buat apa, tuan-puan? Dalam keadaan kita sekarang ni kan, of course masa banyak dan sebagainya, kan. So ini saya nak share hari ni. Kita sebagai tutor, kita berada di kitaran yang mana? Hari ni saya nak masuk, tuan-puan, berkaitan dengan dua benda penting yang saya kira cukup beri kesan kepada saya. Saya takut nak keluar rumah tiap pagi di musim PKP. Bagus. Maksudnya takut lah. Aku takut hidup. Topi siapkan slide. Good, bagus Cikgu Zai. Teruskan. Takut mati, emosi dan topi. Besarkan kuali. Yes, betul. Nampak tak, tuan-puan? Komen kita pun menggambarkan diri kita. Betul tak? Kebahagiaan kita itu cerminan siapa diri kita sekarang. Betul? So ini bukan slot motivasi, tuan-puan. Bukan, belum masuk lagi. Ini saya nak bagi clear tu. Saya nak bagi clear dulu basic seorang pendidik, seorang tutor. Dia kena bangun pagi dengan keadaan macam mana. Cuba kita siap balik diri kita. Kita bangun pagi dalam keadaan macam mana. Adakah kita bersedia untuk kita face the whole day, hari kita hari tu, dengan benda-benda yang boleh tingkatkan value kita sebagai seorang tutor sukses. Besarkan kuali. Topik kebahagiaan, Cikgu Biha. Alright. So dua benda ni yang akan membezakan tutor itu berada dalam kitaran yang sama. Biasa sebelumnya saya share 3 lah, 4 lah, 5 lah. Hari ni saya nak share 2 je, tuan-puan. Khatam betul-betul. Alright, tuan-puan. Khatam betul-betul benda ni. Okay. Dua benda ni. Azri takut jadi gila. Sekarang ni gila pun takut tau kepada COVID ni. Okay, tak gua. Alright. Sudah ramai yang kita tengok yang tonton hari ni. Alright. Terima kasih guys. Alright. So tak nak dua benda ni. Saya tak nak jauh sangat. So topi apa yang kita pakai menentukan siapa kita di hari itu. Dan saya nak masuk sebenarnya apa yang membezakan kita berada dalam kitaran yang sama ataupun tak. Dan mostly kenapa tutor berada dalam kitaran yang sama. Kebanyakan yang saya jumpa adalah disebabkan dua benda ni, iaitu needs of certainty versus needs of growth. Tuan-puan, boleh tolong type supaya yang baru masuk tak terlepas benda ni. Cikgu Rusnina. Needs of certainty versus needs of growth. So tuan-puan, boleh? Dapat? So apa benda tu? NOC versus NOG. So tuan-puan boleh type. Cuba type sikit. Nak tengok? Boleh juga saya baca sikit komen tuan-puan malam ni, kan. Dan saya doakan yang komen yang bersama saya hari ni dalam grup Nak Jadi Tutor Berjaya terus berada dalam circle yang baik. Terus dengar perkataan-perkataan nasihat yang baik daripada rakan tutor yang lain dan sebagainya, untuk menjadikan kerjaya ini sebagai kerjaya yang kita panggil sampai akhir hayat, tuan-puan. Sampai tuan-puan jadi legend. Need of certainty, needs of growth. Terbaiklah. So terima kasih Cikgu Isa. Terima kasih Nur Azlin. Alright. So apa beza tu, tuan-puan? Okay, kalau kita tengok, mostly kalau tutor biasa, tuan-puan, kalau tutor yang biasa, jap, apa fungsi earphone tu? Ini saja je. Ini namanya konteks. Ustazah Nur Wahidah, ini namanya konteks. Ini tak ada apa-apa pun. Saya bercakap guna benda ni. Nampak?
dalam keadaan macam ni tuan-puan, kita nampak kadang-kadang kalau dalam kelas student kita secara online pun mesti dia perasan. Dia tak fokus apa yang kita ajar. Dia fokus benda-benda lain. tak gurau ustazah. NOC versus NOG. Serenti. Okey. So tuan-puan. Kejap. Saya tak boleh fokus tu. You all punya komen ni. Okey. Tak apalah, santai-santai, kita faham lah. So tuan-puan, kita tengok balik ada tutor yang apa maksud ni of certainty tu, dia nak buat apa-apa benda dia nak pasti. Ini tutor yang pada saya, tutor yang biasa. Saya dulu pun macam tu juga, yang jenis pasti. Tapi kita selalu cakap kita mesti jelas apa benda yang kita nak. Betul tuan-puan. Tapi cuba bagi tahu apa benda atas dunia yang pasti. Ayat dia tak boleh belah kan. Apa cabaran terbesar untuk PKP ni Coach Amir? Cabaran terbesar adalah macam mana kita nak buat benda yang tak pasti, yang challenge tapi yang datangkan hasil. Soalan saya, what do you need? Okey, apa yang Cikgu Ajak perlukan dalam hidup Cikgu Ajak? Share sikit. Okey, so mostly saya perasan ada tutor yang dia buat sesuatu, dia nakkan hasil terus. Tak salah, betul tuan-puan. Tapi mostly tutor macam ni dia akan berada dalam kitaran yang sama. Alright, dia akan berada dalam kitaran yang sama. Sebab apa? Sebab bila dia jumpa dengan siapa-siapa, dia cakap dia buat ni sebab dia nak dapat ni. Ini ciri-ciri tutor yang pada saya, ini ciri-ciri tutor yang biasa. Dia buat ni, dia nak dapat ni. Dia buat benda biasa lah. Dia buat benda biasa untuk dia dapat benda-benda yang biasa lah. So tuan-puan, mostly tutor yang macam ni tuan-puan, dia akan berada dalam kitaran yang sama. Dia takkan buat benda-benda yang lagi mencabar dan sebagainya. Okay. So sebab apa? Sebab dia tak confirm. Kalau dia buat benda yang lagi mencabar, kalau dia buat benda-benda yang luar daripada kebiasaan yang dia buat, kan, dia akan rasa macam, benda ni macam tak dapat lah. Sebelum ni saya pernah perasan ada yang handle untuk program lah, yang first time nak buat program like macam bengkel dan sebagainya untuk budak-budak sekolah. Tapi bila kita tengok dalam keadaan lepas mereka buat iklan dan sebagainya, student tak dapat tak ada orang nak join dan sebagainya. Adalah seorang dua kan, tapi lambat lah, maksudnya 2-3 hari nak program still lagi tak ada peserta. And then ada yang bagi tahu, apa kata kita batal je program ni. Ini saya bagi contoh tuan-tuan. Apa kata kita batal je program ni. So saya terfikir, saya pernah handle tuan-tuan beyond expectation tutor yang kita buat last month pun lebih kurang 50 orang secara online yang join. Masa tu kita buat secara offline dekat Jalan Reko. Masa tu saya buat dalam keadaan masa tu cuma ada 2 ke 3 orang sahaja peserta. Tapi kenapa kita buat? Sebab saya percaya saya bukan buat program tu untuk mereka yang datang. Saya percaya saya buat program tu untuk improvement diri saya, skill saya bercakap, skill saya untuk persuade people dan sebagainya. So benda-benda macam ni yang saya nampak nak kena clear. Ada orang dia buat sebab tak yalah, kalau peserta tak ramai nanti duit tak banyak dapat. Ini maksud dia need of certainty tuan-tuan. Dia nak benda tu, benda pasti baru dia nak buat. Dapat? Dia nak benda pasti baru dia nak buat. Hari ni 2 kali black kau. Saya doakan Cikgu Ajak dipermudahkan, insya-Allah Cikgu. Alright, sama. Semua orang ada ujian masing-masing, Cik Zara dan sebagainya. So tuan-tuan, tutor yang macam ni dia berada dalam keadaan nak sesuatu yang pasti. Bila kita nak bincang apa-apa, okey, apa yang saya dapat. Tapi tak sama tuan-tuan. Tak sama dengan tutor yang needs of growth ni tuan-tuan, yang mana dia punya buat benda tak pasti, yang challenging, yang penting walaupun dia tak pasti lagi apa yang jadi. Jom kita buat program. Okey, jom kita buat kelas online. Jom kita buat kelas online percuma berbayar. Dia tak pasti lagi tuan-tuan. Tapi dia tetap buat walaupun ada seorang pelajar, walaupun ada 10 orang, walaupun ada 100 orang, mungkin dia target 500 dan sebagainya. Dia tetap buat. Sebab apa? Dia buat itu semata-mata untuk dia bagi value.
Dia buat itu semata-mata untuk dia contribute more daripada yang sebelum ni. Yes, betul Cikgu Ajwan. Alright tuan-puan. Okay, saya bagi contoh. Saya bagi contoh, bukan saya nak sentuh pasal kos dan sebagainya, bukan. Saya nak bagi contoh, ada tutor ataupun ada orang lah yang kalau kita cakap, jom buat benda ni. Ada orang dia akan duduk, okey, kita nak buat benda ni macam mana tu? Betul tuan-puan. Ini ciri-ciri orang dominan lah kan. Ciri-ciri orang like macam compliance. Dia nak detail dan sebagainya kan. Tapi kalau pada saya, kalau terlalu detail menyebabkan kita punya tak improve apa-apa, so kita berada dalam stage yang sama. Buat sesuatu bukan untuk value kepada peserta semata, tapi buat untuk tambah value dia sendiri, improve performance. Betul? Okey. Sebab itulah saya tengok dalam tim fantastik dalam tim fantastik untuk online tuition yang kita offer untuk CMN dan sebagainya, it's normal. Ada speaker yang dapat sampai 100 lebih, ada yang dapat 50, ada yang dapat 20, ada yang dapat 10. Pada saya, pelajar itu nombor 2. Yang penting kita bagi dulu apa yang orang nak, apa yang student nak dan sebagainya. Okey, itu antara benda penting lah. So dapat tak tuan-puan? Benda ni nak kena take note. So kita kat mana? Adakah kita need of certainty tadi, yang jenis nak benda yang pasti, tak pasti kita nak buat, ataupun nak jadi tutor yang ada needs of growth mindset yang mana dia nak bagi dulu, dia nak contribute, dia nak bagi, give more value, dia nak buat benda untuk tak apalah. Sebab itulah saya pelik kenapa ada orang buat macam percuma lah. Ada orang dia terus buat berbayar. Contoh kalau nak sebab ada orang dia tak nak bagi percuma sebab mungkin dia kata masa dia berharga dan sebagainya. Bila kita tanya kenapa ada yang buat percuma, sebab dia nak bantu lebih ramai, sebab ada orang dia tak mampu untuk join kelas berbayar. So dekat situ saya dapat 2 mindset. Ada orang ni tuan-puan, dia akan bantu bila dia dapat sesuatu. Betul tuan-puan? Dia akan bantu bila dia dapat sesuatu. Sebab itulah sebelum ni saya ada share juga apa beza antara price dengan value. Price ini tuan-puan, what do you pay kan, betul? Tapi value ni what do you get lah, apa yang you dapat. Ataupun kalau kita nak terbalik pun boleh. Kalau price ni apa yang you bayar, and then value ni apa yang benda yang kita bayar, value tu yang kita dapat. Alright. Terima kasih yang baru join, Cikgu Hana. So tuan-puan, hari ni saya tak garang tau. Ustaz Zulaika buat satu bukan, betul? Alright, Ustazah Zuliati give value, Badi Ramiah James, terima kasih. Alright, so settlekan 2 benda penting ni tuan-puan, supaya dalam keadaan sekarang ni, yes of course benda certainty tu kita kena jelas. Tapi saya nak cakap, tutor yang mostly saya jumpa yang sangat-sangat improve diri dan sebagainya, jarang mereka bercakap berkaitan dengan benda-benda yang dia orang nak. Tak, dia orang banyak nak improve diri, dia orang banyak nak bagi lebih dulu, lepas tu baru bincang benda-benda lain tu. Pada yang mampu kita sediakan kelas berbayar. Betul Cikgu Ajwa. Dalam masa Covid ni ada yang mampu, ada yang tidak. Jadi kita bantu orang yang tak mampu dengan kelas percuma. Terbaiklah Cikgu Ajwat. Betul-betul sediakan kelas percuma tuan-puan. Alhamdulillah lepas join banking kita terus buat kelas online walaupun serba kekurangan situ sini mula. Just do it, power of giving. Cikgu Nur Arzlin, saya selalu juga remind benda ni, dan biasa di SMN pun kita selalu remind. Jangan tunggu perfect baru kita nak buat. Jangan. Nampak? Tiba-tiba kita dah perfect dah Zoom. Bam. Orang cakap kena godam. Dah nak kena cari benda lain pula. So kat mana kita? Adakah kita nak proses, kita give up? Ada sampai dalam grup tu bergaduh-gaduh dengan parents, tak boleh masuk tu. Okey, saya tak situ. Jadi yang berbayar menampung yang tak mampu. Ya betul. Sir Rajendra, hi sir, hello Amir, apa abang, sihat alhamdulillah sir. So yang baru masuk, boleh scroll balik poin-poin, antara poin penting juga yang saya share dekat atas. Hari ni saya tak share banyak tuan-puan. Saya tak tahu apa yang saya nak. Okey, ramai juga yang saya jumpa tutor yang macam Azri. Azri bagi tahu saya tak tahu apa yang saya nak. For me kan, kalau untuk siapa yang tak tahu apa yang dia nak dalam hidup dia ni, ataupun dalam kerjaya dia sebagai kerja apa, cuba
maksudnya you belum try banyak benda lagi dalam hidup you. So pergi keluar. Sekarang tak boleh keluar lah. Maksudnya you explore apa yang banyak benda atas dunia ni. Cuba try banyak benda sikit, and then nanti you akan jumpa apa benda yang makin dekat dengan hati you. Apa benda yang bila you bagi tu you rasa puas, you rasa happy. Of course kepuasan berbeza. Cikgu Nur Rasidah, terima kasih. Saya ada bagi kelonggaran kepada klien yang kurang mampu untuk kekalkan trust kepada pihak kami. Yes, boleh cikgu. Ini one of the value. Bagilah, design lah value yang macam mana kita nak buat pun. Tak ada masalah. Alright. So sebab setiap orang tu dia ada value, dia ada USP yang berbeza. Okey tuan-tuan. So dapat So clear. Dua benda ni je hari ni, iaitu need of certainty dengan need of growth. Pegang dua ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan tahu. Cek balik diri kita. Hari ni aku buat benda yang banyak benda pasti ke? Contoh yang benda pasti. Ada 5 klien, mengajar 5 klien, dapat 1,000 ataupun dapat 1,500. Itu benda pasti. Buat kelas dapat duit, tak buat kelas tak dapat. Alright, itu benda pasti. Apa benda yang tak pasti? Benda tak pasti, buat benda yang of course ada yang macam benda ni buat tak dapat duit, tapi agak-agak bagi kesan tak kepada pelajar. Saya bagi contoh. Tuan-puan dibayar contoh RM50 ataupun RM40, RM30 1 jam. 1 jam untuk satu sesi. Kita of course akan dibayar waktu tu, betul? Akan dibayar, maksudnya 1 jam dibayar RM30. Kalau kelas online RM20 ke RM30 ke, terpulang lah. Okey, biasa kalau tutor biasa dia akan pergi mengajar sejam, dia akan bagi time tu je. Itu tutor biasa. Ini yang saya cakap, kitaran yang sama. Nampak tuan-tuan, dia dah start naik angin dah. Bersilap sikit. Itu tutor biasa. Macam mana pula untuk tutor yang luar biasa ni tuan-tuan? Tutor yang nak ke arah legend dan sebagainya tuan-tuan. Okey, dia dibayar dengan harga yang sama. Yang ni RM30, cuma mengajar waktu sesi kelas tu je. Tapi yang ni dibayar RM30 juga. Yang ni dibayar dengan RM30 juga. Tapi sebelum kelas pun dia bagi something dekat pelajar. Masa kelas of course lah mengajar. After kelas pun dia bagi lagi. Tuan-tuan, beza tak dua kategori tutor ni? Of course berbeza. Of course berbeza. Tuan-tuan kalau tak pernah buat, kalau masih kitaran yang sama ni, cuba berpindah ke sini. Kalau dalam bahasa moden sekarang kita panggil flip classroom, betul? Flip classroom. Yang mana kita buat semasa sebelum, semasa, selepas. Alright? Ataupun kita combine antara hybrid class, maksudnya online class dengan offline class, ataupun kita guna traditional method dengan modern method dan sebagainya. So benda macam ni tuan-tuan yang akan menjadikan kita punya, of course kitaran ni sama, of course sama, RM30, yang ni RM30 juga. Tapi tuan-tuan, value yang dibagi ni tuan-tuan, value yang dibagi sebelum, semasa, selepas, cara layanan dengan klien, cara layanan dengan klien dan sebagainya, menyebabkan ni satu je dia dijaga klien ni. Kalau kita jaga biasa ni tuan-tuan, agak-agak senang tak kita nak dapat, kita panggil marketing mulut ke mulut lah, kan? Senang tak nak dapat? Tak dapat tuan-tuan, tak dapat. Last kali mungkin klien ni bertahan, mungkin untuk habis exam je. Mungkin kalau exam awal tahun, lepas tu tak dapat dah. Sebab apa? Sebab klien tak rasa yang kita ni bantu student semaksimum mungkin. Dia tak rasa yang 1 jam kita, 2 jam dengan student seminggu itu membantu pelajar. Tapi tuan-tuan, kalau yang jenis pelajar macam ni, kan, siap ada bantuan sebelum, semasa, selepas lagi, kan? Ada video, bagi video sebelum kelas, kan? Yes, betul Cikgu Aizat, referral. Ataupun bagi more lagi, bantu student untuk jawab soalan, kan? So dia akan menyebabkan kita punya servis ni tuan-tuan jadi lagi tinggi, jadi up lagi daripada yang sama ni. Dapat tuan-tuan? Habis yang tanya, habis ni harga sama, kenapa kita nak bagi lebih? Tuan-tuan, yang ni yang ramai terlepas pandang. Awal-awal ni kita akan dapat benda sama, awal-awal. Tapi lepas ni tuan-tuan, pernah tak dengar perkataan keberkatan ini pada akhir benda yang kita buat tu? Mungkin hujung ni tuan-tuan, ni nak cakap benda tak pasti ni. Yang ni buat benda pasti. Aku RM30 sejam je pun klien bayar aku. Yang ni RM30, tapi dia buat sebelum. Benda tak pasti. Saya pun tak tahulah. Saya bagi sebelum ni sebab saya nak bantu pelajar lah. Buat yang ni yang pasti RM30. Yang ni pun orang tak bayar pun dia.
Selepas pun dia tetap bantu. Dia tetap bantu pelajar tu. Last sekali tuan-puan, mungkin daripada situ dapat klien lain. Ini yang saya cakap, yang kita tak sama tuan-puan. Okey. Cikgu Izan baru join, jom buat extra class. Jom buat free class, exclusive class. Nampak? So Serai pun dah banyak dah kelas buat. Banyak kena belajar dengan Cikgu Aizat. Saya dibayar dengan harga tertentu, sepatutnya 2 sesi je 4 jam untuk nak faham topik yang dah dipelajari di sekolah tapi tak faham. Tapi since PKP saya bagi more than 6 jam untuk pelajar faham betul topik yang ingin difahami. Good luck. Bagus. Tahniah Cikgu Hana. Saya doakan cikgu supaya diberkati lagi lepas ni. Benda yang keberkatan ni tuan-puan. Tuan-puan, ni saya nak cerita ni. 3 jenis, kita panggil apa? Sekejap. Dipanggil apa dah, saya nak tengok kat sini. Lupa dah. Kalau part income ni tuan-puan, saya tak naklah ke situ. Dia teknikal sangat. Tapi mostly bila saya pergi jumpa dengan tutor, macam mana kau boleh nampak macam steady je kelas apa semua. Okey, orang lain pun mengajar juga, tapi kau mengajar tapi ada benda-benda lain. Dia bagi tahu apa tuan-puan? Dia bagi tahu stage kita ni ada 3 tau. Stage kita ni ada 3. Yang pertama, dia ada ilmu. Contohnya, dia ada ilmu macam mana nak buat duit 1000. Contoh, satu klien dia dapat 200. Dia perlukan 5 klien untuk dapat 1000. Dia adalah ilmu tu. Ada orang tak ada. Okey, so dia ada ilmu tu. Dia ada ilmu 1000, dia dapat income 1000. Okey. Tapi yang stage pertama ni, kalau dia ada ilmu sahaja 1000, dia tak buat, dia tak dapat. Okey. Dia akan masuk stage yang kedua. Stage yang kedua ni tuan-puan apa? Dia ada ilmu 1000. Dia tahu dia ada ilmu 1000, and then dia ada kesungguhan dia, and then dia dapat income 1000 lah. Dia ada tambahan kesungguhan. Tadi dia ada ilmu 1000, income dia jadi 1000. Tapi income dia ni kadang-kadang 1000, kadang-kadang tak. Okey, dia tak sama dengan stage yang kedua. Stage yang kedua tu konsisten dapat 1000. Sebab apa? Sebab dia ada kesungguhan. Okey, dia ada kesungguhan. Tapi stage yang ketiga ni ramai orang terlepas pandang. Saya bukan nak jadi ustaz tuan-tuan, tapi mostly kalau kita tengok mostly orang-orang berjaya apa semua, dia akan sentuh berkaitan dengan benda ni. Buat sikit tapi dapat banyak. Apa benda tuan-tuan? Keberkatan. Dia ada 4 benda. Dia ada apa? 4 benda. Dia ada ilmu dia untuk buat 1000, dia ada kesungguhan dia untuk dia buat 1000, dan dia ada income dia buat 1000, dia ada tambahan keberkatan. Apa maksud keberkatan tuan-tuan? Apa maksud keberkatan? Kalau kita mengajar ni senang macam ni lah. Kita sepatutnya RM30, RM50 dia bayar sejam, tapi kita bantu pelajar tu, sepatutnya pelajar tu kena bayar kita 100 sejam. Dapat tak tuan-tuan? So keberkatan ini yang menyebabkan tutor-tutor yang lain yang bagi lebih, yang saya tengok, dia ni asyik bagi je. Contoh macam, mungkin mesti ada dalam masa sehari tu, mesti ada waktu kelas. Kalau sekarang lah, dia bukan ada kelas berbayar je. Dia mesti ada kelas yang percuma yang dia bagi. Mungkin dia buat sharing, dia buat close group FB live ke, ataupun mungkin dia tak buat kelas saja, dia mungkin buat short video, dia bagi dekat pelajar dia dan sebagainya. Ataupun mungkin dia bantu pelajar dia untuk buat nota-nota yang cantik, kan? So benda-benda macam ni yang akan menjadikan kita need of growth kita tu lagi tinggi tuan-tuan. Grow mindset dia samalah, grow mindset dengan fixed mindset tu lah. So dapat tuan-tuan, point dia antaranya adalah yang paling penting, iaitu apa? Needs of certainty ataupun need of growth, kan? So banyak beza tu. Kalau yang ni nak yang pasti je. Okey, kalau saya bantu awak, saya dapat apa lah? Kalau saya ngajar anak puan, saya dapat berapa lah? Ini orang yang nak benda yang pasti. Tapi kalau orang yang tak pasti, dia tak adalah tak letak, kan? Dia letaklah package dia apa semua, tapi dia bantu tu lebih. Kan? Klien ingat kelas sejam je. Okey, dia buat sampai sejam setengah satu sesi. Pening klien tu. Oh, cikgu nak kena bayar lebih ke ni? Tak, sama je pak. Nampak? Ada seorang tutor ni, saya jumpa dia. Tak jumpalah, saya call masa PKP ni, tanya khabar apa semua, kan.
Tanya dia kelas dia macam mana, still proceed. Dia cakap still proceed. Berbayar ke tak? Ada berbayar, ada yang free. Macam mana buat yang free tu? Dia cakap sebelum ni berbayar, tapi klien ni dia nak stop sebab dia kata PKP ni dia ada isu kewangan, dia tak dapat bayar. Tutor ni ngajar ngaji dan sebagainya lah. So last sekali apa, boleh tak kita nak cakap okey tak apa puan, lepas dah ada nanti stable baru sambung balik kelas? Boleh tak macam tu? Boleh, tak salah kan? Tak salah. Kita tak buat benda haram. Tapi apa tutor ni cakap tuan-tuan, ini yang saya nak share dengan tuan-tuan. Tutor ni bagi tahu, puan tak ada masalah, lupakan pasal bayaran, yang penting anak puan nak mengaji, nak belajar fardu ain dan sebagainya, saya boleh bantu, tak ada masalah. So saya nampak macam kenapa ada tutor yang macam ni lah? Kenapa ada tutor yang berkira, yang ada yang banyak sangat, dia macam, tapi hidup dia tu sama je, okey je. Tak adalah macam makan nasi juga tuan-tuan. Dia tak makan alasan lah. Maksudnya point dia saya nak bagi tahu, cuba check balik diri kita. Kita kat stage mana? Alright? Saya belajar dengan Cik Belajar. Macam mana nak tahu tutoring kita berkat? Keberkatan is wonderful, powerful. Macam tebal je note coach tu. Cikgu Zamzuri ada, Cikgu Roziana ada. This is kesungguhan and outstanding. Ilmu 100,000, ilmu 1,000, income 100. Betul. Sebab Cikgu Hasriza, sebab itulah dia income kita ni bukan sebab ilmu kita tahu. Ada orang ilmu 2,000, dia tahu je macam mana nak buat 10,000. Dia tahu je macam mana nak buat bengkel yang sekali buat dapat 1,000, 2,000. Dia tahu je. Tapi dia ada kesungguhan tak nak buat? Tak. Income dia based on kesungguhan dia tu. Ilmu 1,000 dapat 100 sebab apa? Sebab kesungguhan tak sampai 1,000. Ilmu tambah kesungguhan tambah keberkatan. Wow. Kaf bara, okey. Ni certainty, ni growth, ilmu, buat duit, kesungguhan, keberkatan, akhirat awasion. Keberkatan dapat dirasai dalam hati saja. Susah mau jelaskan botol tu akhirat nombor 1 tapi dunia bukan nombor 2. Alright tuan-tuan. So of course dalam need of certainty ni mostly ramai tutor dia buat benda yang biasa tapi dia belagak nak dapat result yang baru, result yang power. Tapi kalau needs of growth ni tuan-tuan, dia buat benda yang baru. Dia sentiasa buat benda baru. Zoom tak boleh, tak apa, yang penting kelas jalan. Okey puan nak guna apa? Microsoft Teams kita guna. Nak guna apa? Webex kita boleh guna. Nak guna apa? Skype kita boleh guna. Nak belajar kat mana? YouTube ada. Tanya orang yang pernah guna. Tak ada masalah. Point dia tak start tuan-tuan. Dia tak start. Dia cari solusi. Okay. Zoom dah okey. Kembali okey kan? So macam mana nak tarik balik trust klien? Apa cara dia? Step-step dia kan? Alright tuan-tuan. Muhammad Hafiz, Mas Linda, maaf lambat, tak apa. Cikgu Hafiz. Alright, ilmu kesungguhan. Yang baru masuk tuan-tuan boleh scroll balik. Kalau boleh scroll lah komen-komen ke atas. Banyak dah rakan sahabat tutor bantu saya untuk catat lah. Alright tuan-tuan. So coach jawab soalan saya. Cikgu Hasriza yang mana tu? Saya rasa saya dah jawab tadi. Ada terlepas ilmu 1,000, income 100 tu kan? Dah. Dia tak dapat income tu 1,000 sebab kesungguhan tu tak ada. Okay? And then saya percaya ilmu dia 1,000, kesungguhan dia buat lebih, kesungguhan dia buat lebih, mungkin 2,000 kesungguhan dia, income dia dah jadi berapa? Ilmu 1,000, kesungguhan 2,000. Dah dapat 3,000, tambah lagi keberkatan, mungkin 4,000 income dia. Ilmu 1,000, income 100 macam mana? Adakah menunjukkan kita tak bagus? No. Cikgu Hasriza, kalau bab bagus tak bagus ni, dia bukan isu ilmu tu, tak, bukan. Dia bukan. Pada saya, income dia mungkin dapat 100 je, banyak benda lah. Saya cerita tadi kesungguhan kan. Mungkin boleh masuk juga strategi dia. Adakah betul cara dia buat? Kan? Saya tahulah nak buat 1,000 macam mana. Tapi strategi betul tak? Klien yang kena tak? Kenapa klien sebelum ni tak nak lah daripada offline, tak nak lah buat online. Kalau online bukankah kita boleh reach out lebih ramai klien? Kenapa nak fokus yang tak nak? Contoh. Point dia jangan duduk kat kitaran tu. Jangan duduk, okey aku ni RM100 je lah bulan ni kan. Macam tu lah, tak buat apa-apa kan.
Ataupun sepatutnya masa COVID sebenarnya, masa PKP ni, adakah kita kena lebih gandakan lagi? Kalau sebelum ni kita cuma buat sekali ganda je usaha kita, bekerja macam biasa, masa ni adakah kita kena buat lebih? 3-4 kali ganda ataupun 10 kali ganda kena buat? Income dia sebab rezeki dia. Betul Cikgu Ajwan. Pahala 1000 darat 100. Alright. Kalau Cikgu Asri dia tanya, kalau bab mengajar menunjukkan kita tak bagus, tak, bukan. Kalau bab mengajar bagus tak bagus, kita kena satu je, kita dapatkan feedback lah. Sebab feedback tu yang mahal. Nak tahu kita mengajar bagus tak bagus, dapatkan feedback. Dapatkan feedback daripada parents, dapatkan feedback daripada pelajar. Saya ada buat Twitter coaching dia hari tu, Tuan. One of the cikgu, nama dia cikgu apa? Saya sebut nama dia okey kot. Cikgu Siriana. Saya tanya dia. Mostly Cikgu Siriana yang tuan-tuan, yang saya jumpa ni, dia cuma part time tau. Part time tutor. Part time tutor, income 2000. Consistent every month. Ni, saya tanya dia, apa yang dia buat sampai klien boleh bayar dia 18 jam, 20 jam sebulan? Seorang klien 18 jam sebulan. Kita seorang klien mungkin 4 jam, 8 jam, paling banyak pun 12 jam seorang klien kan. Dia seorang klien dia boleh reach sampai 18 jam, 20 jam. Bila tanya balik apa rahsia dia, dia kata satu je, jaga hubungan dengan klien. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tengok, bila saya cek balik kan, Cikgu Sirana, adakah mula-mula klien tu terus bayar 18 jam? Terus ambil 18 jam? Ada yang kata, ada yang mungkin ambil lebih dah. Ada yang klien ni bagi tahu tak, adanya asalnya 8 jam. Tapi sebab kita selalu sangat bantu anak dia lebih dan sebagainya, jaga hubungan dengan parents, buat lebih pun klien tak kisah. Ui, dia punya mahal dia tu adalah jaga hubungan dengan klien, jaga repo. Nampak tak tuan-tuan? Dia tak buat benda dia jaga tu, maksudnya kesungguhan dia menjaga klien tu dengan luahan, mungkin ikut apa yang klien nak. Anaknya macam ni punya perangai, okey tak apa puan, saya cuba bantu jaga dan sebagainya. Menyebabkan kesungguhan ini menyebabkan dia dapat klien yang, sebab dia tengok kesungguhan tutor ni nak bantu anak dia, lah klien tu boleh bantu income dia. Alright. Macam mana nak semangat balik lepas orang tak nak guna app Zoom? Boleh ajak apps lain yang boleh share screen dan tulis-tulis di komputer pada masa yang sama? Banyak cikgu apps lain. Alright. Kalau tanya saya, of course Zoom, of course dia akan tingkatkan security dia, betul? Kan? Yang saya nampak isu Zoom ni, kalau bab saya tengok Zoom Malaysia dah jawab. Cuba cikgu balik. Check balik Zoom Malaysia dia dah jawab. Yang mana yang isu dengan Majlis Keselamatan Negara tu kan, yang keluarkan macam orang share template tu kan, dia bagi tahu itu untuk mostly like macam meeting yang ada rahsia-rahsia kerajaan. Memang tak sesuai lah guna Zoom. Lebih-lebih lagi guna yang 40 minit percuma. Memang tak lah tuan-tuan. Tapi kalau kita untuk of course for education dan sebagainya, pada saya tak ada masalah. Sebab apa, apps apa pun, ni saya nak clearkan, apps apa pun saya percaya tak ada jaminan 100% selamat. Sebab manusia yang buat. Betul? Dia tak selamat tuan-tuan. Contoh lepas ni semua berpindah ke Microsoft Teams, ke Webex dan sebagainya. Ada warranty, ada jaminan ke? Warranty pula dah. Ada garanti ke? Aplikasi tu tak boleh kena hack ke dan sebagainya. So point dia, kita guna tu untuk tujuan apa? Janganlah kita guna benda tu untuk duduk bincang benda yang pelik-pelik, benda yang rahsia kerajaan ke apa, benda yang boleh mengganggu rumah tangga orang ke dan sebagainya kan. So guna benda tu untuk kebaikan. Okey. So Cikgu Khadijah, kalau apps lain yang saya nampak, Webex boleh juga, Microsoft Teams boleh. Tapi saya tengok kalau macam Webex dia macam berat sikit. Dia macam lambat sikit kalau kita nak tulis. Kita boleh je share screen, boleh record Webex pun boleh. Boleh cuba kan. Tapi kita tak adalah taksub pada Zoom. Tapi kalau boleh still boleh guna, bagi tahu kita tambah security, password, ada waiting room dan sebagainya. So mungkin benda tu boleh membantulah. Alright. Sekali big buang masuk zap. Tak perlu tukar klien, educate klien Zoom tak ada masalah pun. Guna je Zoom, tak jadi masalah. Tengok Cikgu pun guna sampai beratus-ratus orang kan situ dalam tu. So far kami pun CMN masih guna Zoom. Sebab tu lah tuan-tuan, netizen kita ni problem dia, bila dia dapat satu berita dia terus sebar. Yang sebar tu tak pernah pun guna Zoom. Ini negara ni.
Setuju, betul. Setuju. Selagi get connected to internet, selagi tu 100% security. Betul. So, explain betul-betul lah pada klien kan. Tapi kalau klien tak nak juga, jangan duduk kat tak nak tu. Sebab kita tak boleh ganggu belief system orang tau tuan-tuan. Klien cakap, no, Zoom ni haram. Ahli neraka. Kita tak boleh cakap apalah. Okey lah puan, saya bagi ahli syurga yang baru, Webex dan Microsoft Team ke apa ke. Contoh lah. So, boleh explore yang lain. So ramai dah jawab tu. Zoom tak ada problem sebenarnya. Setakat mengajar ni tak ada rasa yang penting. Lain lah kalau discuss isu-isu hangat dengan penuh data-data info sensitif. Ya, of course. Saya nampak statement tu dia keluar untuk pegawai-pegawai kerajaan yang penting-penting discuss lah. Okay. So pada saya tak ada isu. Lagipun saya selalu kalau saya conduct kelas untuk tutor-tutor lain untuk buat kelas kan, saya akan cakap okay, of course kita minta untuk buka video, tukar nama yang baik-baik dan sebagainya supaya cikgu boleh tengok. Yang tak commit untuk tukar nama ke buka video, kita boleh remove. So itu salah satu cara untuk kita jagalah. Yang kedua, saya cakap okey, mungkin ada juga hacker yang masuk dalam ni kelas kita hari ni. Mungkin kalau contoh Sains PT3 tadi saya cakap, mungkin hacker ni sebelum ni tak lulus Sains PT3 lah. So memang kita bagi peluang lah untuk dia belajar balik. Mana tahu dia nak ambil PT3 balik. Ataupun dia tak lulus exam ke, masuk kelas serush, tak lulus MMAT sebelum ni kan, jadi hacker kan. dah nanti ambil balik exam MMAT dapat A+ ke kan. So mungkin boleh jadi hacker yang bagus-bagus pula lepas ni. Saya nak tanya macam mana kita nak atasi masalah capaian internet yang saya belum dapat atasi. Allah, Cikgu Hafiz, saya tak jual internet. Internet ni nak kena tengok ni lah. Nak kena tengok tempat lah. Sebab ada tempat orang, saya guna Unify, ada orang cakap Unify tak okey, ada yang guna Cellcom, ada Maxis. So tengok tempat. Ada yang kata saya dah guna Unify, dah guna Cellcom, tak jadi juga. Tempat tu sesuai dengan apa. Okey. Saya tak boleh bantu yang tu, cikgu. Nur Asilah, terima kasih join. Ada waiting room memang membantu. Yang kita kenal bagi mereka masuk. Betul. Mungkin terlepas lah atau lepaskan, tapi kita boleh masukkan dia balik. So tuan-tuan, kita boleh kontrol. Point dia kita nak educate klien balik lah. Mostly alright tuan-tuan. So harap perkongsian malam ni dapat membantu tuan-tuan. So jangan takut Alright, so at least kita clear beberapa benda hari ni. Saya pun masih guna kelas Zoom. Ada je klien tanya, so far Ustaz macam mana kelas? Saya akan ngajar ngaji kan tuan-tuan, ngajar pendidikan Islam apa semua. So far saya explain puan, kita tambah security apa semua, untuk password apa semua kan. Ada waiting room, kita bagi password siap-siap kepada klien. Sebelum ni mungkin tak pernah bagi kan. Educate mereka balik tuan-tuan. Mungkin kita boleh share statement-statement yang daripada Zoom Malaysia sendiri ada yang share kan. So tuan-tuan boleh dapat lah. Zoom kuat makan data. Dr. Fadilah, saya tak boleh nak bantu sebab yang lain pun saya tak pasti. Yang lain pun banyak juga kan. Saya tak adalah check satu-satu detail apa semua tu kan. So point dia, Zoom is aplikasi. Gunalah aplikasi apa. Yang penting kita tak duduk kat stage tu. Kita tak duduk kat stage itu saja untuk kita belajar. Alright. So kita boleh pergi belajar yang mana-mana. Alright tuan-tuan. So take note dua benda tu yang saya share hari ni. Needs of certainty dengan needs of growth. So kita tutor yang macam mana? Adakah kita tutor yang sekadar buat benda yang pasti? Aku pasti benda ni, aku dapat benda ni baru aku buat. Kalau aku tak pasti aku tak buat. Ataupun kita ni jenis nak buat benda-benda yang sentiasa nak bagi value dekat orang tuan-tuan. Kita nak contribute lebih, kita nak bagi value lebih, kita nak bantu orang lebih, bagi dapat manfaat dan sebagainya. Alright. Semua kuat makan data selagi kita stream video. Ya, betul. Okey. Point dia, kita nak makan. Saya nampak kalau kita semua kita cakap makan data, makan itu, makan ini tuan-tuan, maksudnya kita ada satu benda yang kita kuat makan, iaitu makan alasan. Gua. Alright. So tuan-tuan, jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Terima kasih untuk yang bersama dengan saya hari ni. You all memang superb. Thank you. Awesome. You all memang awesome gila. Nanti kita jumpa lagi. Ada apa-apa Roger je, InsyaAllah kita cuba bantu mana yang kita dapat bantu. Jangan pernah stuck dengan benda yang tak pasti. Cik nampak? Yang unlimited data lembab, terpaksa guna yang biasa. Tu berkira. Alright. So thank you semua. So yang baru masuk boleh tengok balik saya save video ni untuk tuan-tuan supaya ia dapat bantu at least
sedikit. Tuan-puan, saya mungkin tak share banyak. Mungkin yang saya share ni yang tuan-puan dah tahu. Tapi saya percaya, bila saya buat macam ni, mungkin tuan-puan tak belajar dengan saya saja. Betul? Tuan-puan belajar dengan komen-komen. Yang saya ciptakan ini, yang saya buat grup ni adalah untuk circle tuan-puan. Tuan-puan mungkin tak mesej dengan saya. Tuan-puan boleh mesej Serai, boleh mesej Cikgu Akin, boleh mesej Dr. Fadilah, nak bincang, nak collaborate dan sebagainya. Hasil daripada pertemuannya di sini. Alright? So, thank you tuan-puan. Selamat membantu. Semoga jangan delete video lah. Tengoklah tuan-puan, kami plan lepas ni lah. Lepas ni tengok. Kita plan kita nak delete and then kita nak masuk dekat YouTube. Siapa yang tak tengok lah. Kan, supaya kalau banyak sangat berkumpul dekat Facebook ni, takut nanti orang tak nak tengok. Orang lain makan alasan ialah orang yang tak peduli balasan. Padahal Allah sediakan ganjaran bagi orang yang sentiasa utamakan keikhlasan. So tuan-tuan, kita doakan Malaysia cepat diangkat oleh Allah COVID-19 ni. Of course seluruh dunia tuan-tuan, kita doakan supaya kita boleh masuk Ramadan Syawal dalam keadaan yang lebih baik kan, lebih insaf insyaAllah. So itu saja daripada saya tuan-tuan. Yakin sebelum berjaya. Bye. Assalamualaikum.